Seperti yang kita ketahui, di pasaran kini terdapat banyak jenis tudung yang dijual yang berbeza warna, corak dan juga aksesori-aksesori tambahan. Tetapi persoalannya, adakah gaya tudung yang dikenakan pada zaman kini mengikut syariat Islam? Firman Allah SWT dalam surah An-Nur ayat ke-31, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, "Waliyadribna bihumurihinna 'ala junubihin", yang bermaksud dan hendaklah mereka melabuhkan tudung mereka sehingga ke dada-dada mereka. Wahyu daripada Allah SWT ini jelas menunjukkan kepada kita akan kewajipan semua muslimat untuk menutup aurat dengan sempurna dan melabuhkan tudung mereka sehingga ke paras dada, sama ada mengikut trend ataupun tidak mengikut trend. Bagi menjadi hamba Allah yang bertakwa, kita haruslah menitik beratkan pemakaian tudung yang sempurna dan menutup aurat dengan sempurna. Objektif kajian kumpulan kami ialah yang pertama, untuk mengkaji statistik pemakaian tudung patuh syariat. Yang kedua, untuk mengkaji trend terkini pemakaian tudung patuh syariat. Dan yang ketiga, untuk mengkaji kesan pemakaian tudung patuh syariat. Pada pendapat anda, adakah remaja muslimah di Malaysia memakai tudung patuh syariah? Pada pendapat saya, kebanyakannya trend sekarang macam tak patuh sangatlah. Sebabnya kalau kita perasan trend wanita sekarang ni lebih kepada mengikut artis. Kalau artis tu kebanyakan pakai macam tu, kebanyakan memang ramai yang ikut macam tu. Sedangkan apa yang kita tahu, diorang ni kena tutup dengan sempurna. Pada pendapat saya, apa yang saya nampak selama ni, saya tengok remaja ramai yang pakai tudung tak patuh syariah tak. Dia pakai, ada yang tak tutup leher, ada yang pakai loose, so nampak rambutnya, nampak telinga ke. Daripada pendapat akak lah, kebanyakan sekarang dia macam 50-50. Macam awak semua ni macam akak tengok patuh syariah, berbanding dengan yang akak jumpa kat luar tu kan. Okay, bagi kak macam ada yang patuh syariah, ada yang tak patuh lah. Mungkin ada yang pakai tutup tapi make up lebih. Sama lah, ada 50-50 sebab sekarang dia lebih kepada in-trend belaka kan. Kan? Ada yang pakai atas, ada yang pakai tutup habis tapi nampak habis rambut kat belakang kan. Analisis soalan pertama daripada temu buat ialah ada remaja yang patuh syariah dan ada remaja yang tidak patuh syariah. Ramai remaja pada masa kini memakai tudung tidak patuh syariah dan memakai tudung nampak leher ataupun longgar. Kebanyakan muslimah di Malaysia terpengaruh dengan trend semasa, lebih-lebih lagi trend artis yang memakai pakaian yang tidak mematuhi syariah. Sedangkan dalam Islam sangat menitik beratkan pemakaian tudung yang dengan sempurna. Adakah anda setuju pemakaian tudung atas dada dibenarkan dalam Islam? Tudung tu labuh daripada dada. Sebabnya dalam Al-Quran sendiri ada sebut dalam surah An-Nur ayat ke-31 yang menyuruh kita melabuhkan tudung kita melepasi dada. Pada pendapat saya memang kalau nak tutup atas dada tu memang patut. Tapi kalau macam prinsip dia untuk tutup dada tu supaya tak nampak dada perempuan lah. Tapi kalau dia boleh tutup tak nampak sangat, saya rasa okey je kalau dia tak tutup. Ada yang saya baca, ada yang macam kalau video saya tengok ada cakap ustazah ni cakap boleh, tapi asalkan tak nampak tu. So ada juga ustazah cakap tak boleh sebab kena tutup kan. Tak sesuai dada. Tak setuju. Setujulah. Tak setuju juga. Sebab memang kita dalam Quran kan kata kena tutup kepada dada kan. So kalau ikut kepada hukum memang tak setujulah. Kebanyakan responden berpendapat bahawa umat Islam perlulah melabuhkan tudung mereka melepasi dada. Seorang responden merujuk kepada keterangan seorang influencer dakwah bahawa tidak mengapa jika tidak melabuhkan tudung melebihi dada selagi mana pakaian tersebut tidak menampakkan bentuk dada wanita itu. Kesimpulannya, umat Islam perlulah melabuhkan tudung mereka dan menutup aurat dengan sempurna yang merangkul maksud tidak menampakkan tubuh badan, tidak jarang dan juga longgar. Adapun yang memakai tudung di atas dada, mereka perlulah memastikan pakaian mereka tidak menampakkan tubuh badan dan juga dada mereka. Berdasarkan penjelasan Ustazah Asma Harun berkaitan dengan isu ini, kita perlulah menutup dada kita bukan sahaja pada bahagian hadapan tapi juga pada bahagian kiri dan kanan. Kita sebolehnya melabuhkan tudung kita melebihi bahu sehingga ke paras siku. Jadi kita seboleh-bolehnya perlulah melabuhkan tudung kita melebihi paras dada sebagaimana yang telah disebutkan di dalam Al-Quran dalam surah An-Nur. Pemakaian hoodie sebagai tudung, adakah dibenarkan? Saya kalau hoodie tu dijadikan tudung, tak boleh lah. Yang sebaiknya kita pakai tudung
kita nak pakai hoodie pun tak apa. Bagi saya boleh, sebab asalkan dia tak nampak, sebab hoodie kan ada yang macam cerut tu kan, so dia boleh pakai ada tudung, so bila dia cerut tu dia tutup semua lah. Lepas tu macam saya cakap tu lah, ya kan dia macam tutup dada tu kan, tapi kalau hoodie ni kan dia macam baggy, so orang tak nampak sangat, unless kalau orang tu memang dada dia besar kan. Tu bagi saya macam kurang sikit lah kalau dia nak pakai hoodie tu. Macam aneh dah. Aneh. Aneh. Benda yang pelik lah kalau orang buat Sebab ya sekali ke baju kan. Jadi macam dia melekat di badan tu kan. Tengoklah Kalau hoodie tu besar mungkin. mungkin boleh lah. Tapi kalau kita tengok kepada hoodie tu, kebiasaannya memang tak proper lah untuk pakai tudung. Dia macam pelik lah sikit, walaupun nak tutup kan. Menurut 5 orang responden hasil dari soalan ketiga, 1 orang bersetuju manakala 4 lagi tidak bersetuju. Dikatakan setuju dan boleh sekiranya pemakaian tersebut tidak nampak bentuk di bahagian dada dan hoodie tersebut besar dan longgar. Manakala responden berpendapat tidak sesuai kerana ia tidak mematuhi syariat Islam. Di mana dalam surah Al-Ahzab ayat ke-59 menyuruh kita melabuhkan tudung, bukannya menutupi dengan berpakaian longgar. Walau bagaimanapun, dalam ceramah Ustaz Azhar Idrus mengatakan bahawa tidak wajib melabuhkan tudung sekiranya tidak nampak bentuk di bahagian dada dan belahan dada. Tetapi wajib melabuhkan tudung jika nampak bentuk dada dan adanya belahan dada pada pakaiannya. Kesimpulannya adalah untuk menutupi bahagian dada bukanlah dengan memakai tudung yang labuh sahaja, tetapi ia boleh ditutup dengan pakaian yang longgar dan tidak menampakkan dadanya. Adakah sanggul seperti bonggol unta dibenarkan dalam Islam? Sebab yang sanggul seperti bonggol unta ni pun memang dah ada dalam Al-Quran, yang tak dibenarkan kita pakai seperti wanita jahiliah dulu. Kalau bagi saya kurang suka kalau sanggul tinggi. So kalau saya solat pun tak nak nampak sanggul tinggi kan, sebab nampaklah rambut kita macam panjang ke, orang boleh orang melihat panjang ke tak macam tu. Sekarang kan macam orang nak sanggul tinggi-tinggi, lepas tu sanggul tinggi tu mungkin sikat macam kurang lah, tak sedap memandang. Kalau pendapat saya setuju Lady. Sebab memang betul kalau saya tengok orang yang pakai sanggul tinggi, kadang-kadang tudung dia tu depan tu dia dah tutup tapi belakang tu dia singkat sebab tinggi sangat kan. Lepas tu saya pula pernah terdengar cerita daripada kawan saya yang di mana cikgu lelaki ni boleh pula cakap dekat anak murid perempuan dia kata macam sanggul tinggi ni mesti rambut panjang. So kita macam dah bagi idea kepada yang kaum lelaki ni, rambut kita ni panjang mana, padahal tudung ni sepatutnya kita nak tutup rambut kan. Sanggul. Sanggul tinggi tu. Tinggi dah. Tapi kebanyakan sekarang ni pun memang akan ada kan. Dia jaga-jaga begitu lah. Bagi akak tak lah, sebab dia boleh kenapa tak yang akak tahulah. Kalau bangsa Arab ni sanggul tinggi tu menandakan kemegahan seseorang perempuan. Kalau sanggul tinggi biasa pakai sanggul tinggi kan jadi kemahan tu, nampak tak elok kan. Tak boleh lah, dia macam ada kan dalil dalam Quran tu macam tu je lah. Berdasarkan wawancara yang telah dijalankan, kesimpulan bagi soalan keempat iaitu adakah pemakaian sanggul seperti bonggol unta dibenarkan dalam Islam, ialah kami dapati bahawa masyarakat lebih arif bahawa pemakaian tersebut tidak dibenarkan. Mereka tidak bersetuju dengan pemakaian tersebut kerana sanggul seperti bonggol unta dapat memberi bayangan kepada ajnabi mengenai rupa paras rambut seseorang itu. Selain itu, sanggul seperti bonggol unta juga merupakan budaya bangsa Arab yang membawa maksud kepada kemegahan. Maha pula, terdapat juga hadis Rasulullah SAW yang mengharamkannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur Abu Hanifah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, dan wanita-wanita yang berpakaian tetapi bertelanjang, yang cenderung kepada perbuatan maksiat dan mencenderungkan orang lain kepadanya, mereka mempunyai sanggul seperti bonggol unta yang sengit. Mereka tidak akan masuk syurga dan tidak dapat menghidu baunya, walaupun bau syurga dapat dihidu pada jarak yang tertentu. Berikan pendapat anda terhadap pemakaian tudung patuh syariah. Pemakaian tudung patuh syariah, first tak jarang, second melepasi dada, yang ketiga tak ketat, tak melekat. Lepas tu yang keempat tak berbonggol lah. Tak perlulah kita nak tunjuk berbonggol ni. Pada pendapat saya rasa as long kita tutup rambut, kan dalam Islam kita hanya tak payah tutup muka kan.
Betul lah. Dengan kedua telapak tangan. Mungkin dengan kedua telapak tangan. So bagi saya okey je kalau dia orang tutup, sebab kan zaman sekarang kan macam like orang loose kan. Tapi dia boleh loose, tapi kan ada yang anak tudung yang tutup kan. Boleh macam tu. Lepas tu dada saya ni orang tak tutup kan. So bagi saya memang kena tutup dada tu. Ajar dulu kalau tudung tu dia macam labur dia. Kau nak cakap ada satu tudung labur tapi bahu macam atas kan. Kalau saya belajar di macam usap-usap video kan dia cakap tutup labur macam tu. Ada pendapat akak yang patuh syariah ni, orang kata lebih dari bahu. Lebih dari bahu dabuh dada, dabuh dari kat perut kan. Kat perut kan biasa kan. Macam gaya awak semua pakai kan. Tak jarang. Tak jarang. Warna ada serta-serta kata tak boleh warna terang-terang. Berdasarkan soalan kajian kami yang kelima, iaitu berikan pendapat anda terhadap pemakaian tudung patuh syariah. Jadi kesimpulannya, terdapat beberapa ciri yang telah diberikan oleh responden. Antaranya ialah tidak jarang, labuh melepasi dada dan menutupi kedua-dua belah bahagian bahu, seperti mana yang telah disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 59. Selain itu, tidak ketat sehingga menampakkan bentuk rambut, telinga dan leher. Dan akhir sekali adalah tidak bersanggul. Sekiranya bersanggul, mestilah tidak tinggi seperti bonggot unta dan juga tidak menampakkan bentuk rambut. Statistik pemakaian tudung patuh syariat dalam kalangan responden kami ialah sebanyak 60% daripada responden memakai tudung mengikut syariat, manakala selebihnya 40% tidak mengikut syariat yang ditetapkan. Majoriti responden kami mengakui bahawa banyak trend pemakaian tudung patuh syariat, namun tidak dinafikan bahawa masih ramai lagi muslimah yang memakai tudung tidak menutup aurat. Dalam pemakaian tudung patuh syariat, Islam tidak melarang kita untuk berfashion, namun perlulah berpada-pada dan tidak bertabarruj. Sekiranya para muslimah mengambil berat tentang perkara ini, nescaya fitnah tidak akan tersebar luas. Itu, budaya fashion yang berlebihan juga dapat menjauhkan diri daripada ajaran Islam kerana diumpamakan tidak ada perasaan takut kepada Allah. Sekali, pemakaian tudung patuh syariat juga dapat mengelakkan daripada perasaan sombong dan riak kepada si pemakai kerana tidak merasa lebih baik dan cantik daripada orang lain. Kami mendapati bahawa kesemua responden yang kami dapati telah tahu tentang cara pemakaian yang patuh syariah. Akan tetapi masih ada lagi beberapa wanita muslimah yang tidak memakai tudung mengikut cara patuh syariah. Seperti tudungnya nipis atau jarang dan cara pemakaiannya yang mendapatkan leher dan juga telinga. Perempuan perlu menutup aurat dengan sempurna supaya dapat memelihara diri daripada sebarang usikan atau perkara yang boleh mendedahkan diri kepada percabulan. Jadi jelaslah kedatangan Islam adalah untuk memberikan perlindungan kepada wanita dan menjadikan mereka dihargai di dalam agama dan juga di dalam kehidupan bermasyarakat. Heaven